KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi, selamat datang ke kelas teras di Didik TV KPM. Seperti biasa, satu lagi mata pelajaran yang menarik yang kita nak pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum tu, Nisa suka nak ingatkan agar kita semua menjaga keselamatan diri dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya ada keperluan penting untuk anda keluar, jangan lupa pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu untuk sanitasi tangan anda. Apa agaknya yang akan kita pelajari berkaitan dengan bahan-bahan yang ada di hadapan kita. Di tangan Nisa ni pun ada, kalau ingat baliklah zaman sekolah dulu, rasa-rasa macam atom, macam molekul pun ia juga. Itu cikgu kita akan jelaskan kepada kita sebentar sahaja lagi. Siapa agaknya cikgu kita? Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, jom kita persilakan guru kita iaitu Cikgu Azlina Awang dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Apa khabar cikgu? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Selamat pagi Nisa. Kembali ke kelas teras cikgu. Terima kasih. Saya sebenarnya tak sabar hari ini, macam-macam ada di hadapan kita ni. Tapi sebelum saya bertanya tentang mata pelajaran kita kan, saya mestilah nak kena panggil kawan-kawan saya lah cikgu. Betul. Nak kena masuk ke kelas. Maklumlah sekarang kejap lagi kena tanya soalan. Ada yang saya tak ingat ke, saya lupa ke, saya nak kena ada talian hayat saya. Boleh cikgu ya? Boleh Nisa. Okey, baiklah. Jadi jom kita lihat adakah rakan-rakan saya sudah masuk ke kelas. Okey, mereka semua di sini. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hai. Hai semua. Hai semua. Ini dia rakan-rakan kita juga dari SMK Tinggi Perempuan Melaka yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan Ain Amanda. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Amanda Arisha binti Arifin dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Baiklah, terima kasih Ain. Seterusnya, silakan Atika. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Harisha binti Muhammad Hasri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Atika. Seterusnya kita ada Adriani. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nur Adriani Firdaussari binti Nur Azlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Adriani. Kemudian kita ada Najwa. Silakan Najwa. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Kemudian kita ada Asha. Silakan Asha. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Waalaikumsalam. daripada SMK Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih. Itu dia kelima-lima rakan kita dari SMK Tinggi Perempuan Melaka yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, yang di rumah pun duduk diam-diam di hadapan TV. Ada banyak perkara yang kita nak pelajari pada hari ini. Tetapi kan cikgu, sebelum kita mulakan sesi kita, saya nak minta cikgu untuk sanitasi dahulu tangan kita mengikuti norma baharu. Silakan cikgu. Ya Nisa, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya pula cikgu ya. Ya. Baiklah. Okey. Ini dia bahan-bahan di hadapan kita ni, rasa macam nak memasak dah di dalam mangkuk-mangkuk, tetapi ianya bukanlah masakan cikgu ya. Bukan. Berkaitan dengan topik kita hari ini iaitu jadual berkala. Sekarang baru saya nak tanya cikgu. Cikgu Azlina, apa yang kita nak pelajari pada hari ini cikgu? Kita nak pelajari tajuk yang baharu ya. Mungkin tajuk ni dah biasa. Nisa dah tahu, tapi bagi murid-murid tingkatan 1, tajuk ni adalah tajuk yang baru iaitu jadual berkala unsur. Murid-murid tahu tak apa dia jadual berkala unsur? Yang di rumah macam mana? Dah tergaru-garulah kepala mereka cikgu. Saya pun kalau nak ingat balik lama dahulu. Pernah tengok jadual berkala unsur? Ada yang ni pernah tengok? Tak cikgu. Tak apa. Memang sebab inilah perkara yang baru. So jadual berkala unsur ialah himpunan
paparan unsur-unsur kimia yang diketahui dalam bentuk jadual. Ya. Dalam bentuk jadual. So kita akan lihat jadual berkala unsur ni nanti selepas ini ya. Ya, kita akan berkenalan dengan lebih lanjut cikgu ya. Ya, jadual berkala unsur ni diperkenalkan oleh ahli kimia dari Rusia iaitu Dmitri Mendeleev. Okey, jadi untuk seterusnya kita nak tengok jadual berkala unsur ni, kita akan lihat antaranya ialah perkataan-perkataan ini. Ini antara perkataan baharu yang mungkin murid baru jumpa hari inilah. Betul cikgu. Antaranya ialah atom, molekul, proton, elektron, neutron, jadual berkala sendiri tadi. Bukan logam, mungkin logam biasa tahu ada bukan logam, kekilauan, kemuluran, keboleh tempaan, unsur dan sebatian. Kita nak lihat akhirnya supaya akhirnya murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan ni. Baik, cikgu. Antara perkataan yang kita lihat di skrin tadi, ada yang Nisa dah sebut. Atom, molekul. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kata kunci yang kita perlu fahami dan ingat berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu jadual berkala. Kalau tanya saya mungkin pernah tengok jadual berkala, tapi banyak yang saya dah lupa. Jadi hari ini, masa untuk Nisa ulang kaji dan sesi pembelajaran untuk adik-adik di luar sana. Boleh sediakan pen, kertas, buku latihan ataupun buku teks untuk rujukan masing-masing. Baiklah, sebelum kita beristirahat, kita ada satu video yang ingin kita kongsikan dan kita akan jumpa anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Kita ada Cikgu Azlina dan rakan-rakan saya dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Tajuk kita hari ini adalah jadual berkala. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, adakah adik-adik dah bersedia untuk sesi kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, baiklah cikgu, nampaknya mereka semua dah bersedia. Saya harapkan yang di rumah pun kekal bersedia. Jadi jom cikgu, kita mulakan. Silakan cikgu. Okey Nisa, dalam bab sebelum ni, jadual berkala ni ialah bab 6 dalam silibus tingkatan 1, sains tingkatan 1. Jadi dalam bab 5, murid-murid telah pun belajar apakah yang dimaksudkan dengan jirim. Jirim ialah sebarang benda yang mempunyai berat. Jisim. Ya, jisim dan berat berbeza. Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dan memenuhi ruang. Jadi mengikut teori kinetik jirim, jirim ni terdiri pada zarah-zarah yang diskrit dan sentiasa bergerak. Jadi zarah-zarah tu, kalau imbas semula lah, ini ialah susunan zarah dalam pepejal. Okey. Zarah tersusun secara rapat, padat, teratur dan zarah bergetar pada kedudukan yang tetap. Ini pula ialah susunan zarah dalam cecair. Dan zarah-zarah boleh bergerak secara bebas. Dan ini ialah zarah dalam gas. Zarah-zarah bergerak secara bebas dan rawak di dalam gas. So hari ni kita nak fokus lebih dalam mengenai zarah-zarah ni. Zarah-zarah kita nampak bulat sahaja. Adakah memang bulat bola macam bola ni je ke? Atau mungkin macam ada mana? bentuk lain cikgu. Saya tak tahu. So kita nak fokus sebenarnya zarah-zarah ni ada beberapa jenis zarah dan hari ni kita nak fokus kepada jenis atom. Jenis atom. Maknanya yang banyak-banyak tadi tu belum lagi cikgu ya. Kita itu atom dulu. Secara umumnya kita panggil zarah. Tapi zarah ada beberapa jenis zarah. Antaranya ialah atom yang kita nak lihat hari ni. Baiklah. Kalau saya sebut atom, murid-murid pernah ke nampak atom? Asha pernah nampak atom, Asha?
Tak pernah cikgu. Tak pernah je macam mana nak tahu bentuk dia. Ya, memang betul. betul tak pernah Nisa kerana saiz atom yang sangat kecil. Ya. Saiz atom kira-kira 100 pikometer. Sangat kecil. Ibaratnya atom ni kalau dilihat di bawah mikroskop elektron nak boleh kita nampak memerlukan pembesaran berjuta-juta kali ganda. Sekecilnya atom tu. Ibarat kalau kita ambil sebiji buah oren dibesarkan 10 juta kali ganda, buah oren tu akan jadi sebesar bumi. Ya, betul cikgu. Berjuta kali ganda baru kita boleh nampak atom. Punya kecil tu ya, punya cikgu. kecilnya. Jadi atom tu setelah dibesarkan di bawah mikroskop elektron mikroskop cahaya tak boleh nampak. Betul. Mikroskop elektron kita akan nampak zarah tu begini. Sebenarnya yang bergerak-gerak tadi tu sebenarnya bila dilihat lebih dalam begini. So ada zarah subatom di dalam atom ni. Ada zarah lagi di dalam atom yang kecil tu. Iaitu apa dia sini? Ini ialah proton. Okey. Proton ialah zarah yang bercas positif. Okey. Dan neutron. Neutron ialah zarah neutral yang tidak bercas. Okey. Dan proton dan neutron ni berada di tengah yang kita panggil nukleus. Manakala di luar yang mengelilingi proton dan neutron, nukleus tadi ialah elektron. Okey, jadi elektron pula ialah zarah yang bercas negatif. So dalam atom kita ada zarah subatom iaitu proton, elektron, neutron. Nak senang ingat ya murid-murid, kita gunakan singkatan apa? PEN. Proton, elektron, neutron, PEN. Proton positif, elektron bercas negatif, dan neutron neutral. Tidak ada cas. Yang kita nampak bulat-bulat bergerak tadi tu, rupanya bila dibesarkan lagi, inilah bentuknya. Ada begini rupanya. So, ini lukisan secara 3 dimensi. Nampak elektron itu bergerak mengelilingi nukleus. Okey. Kalau dilukis secara 2 dimensi, akan nampak beginilah. Lukisan 2 dimensi. So, yang di tengah ni ialah proton dan neutron. Macam ni, ini ialah atom oksigen. Jadi, bilangan protonnya ialah 8. Bilangan elektronnya ialah 8. Ni, proton dan elektron sama banyak. Bilangan proton dan elektron adalah sama banyak bagi atom yang neutral. Okey, so di luar ni yang mengorbiti, yang mengelilingi nukleus tu kita panggil dia elektron. Elektron bercas negatif. Okey, dan yang di tengah nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Okey. Bagaimana murid-murid ni? Boleh tak? Sekarang dah kenal atom ke belum? Kalau dah double thumbs up. Kenal? Okey. Jom kita test sikit ni. Betul ke dah faham ni? Cuba semua sedia dengan pen, dengan kertas. Ada? Masing-masing ada pen dan kertas? Okey. Baik. Sekarang cuba kita lukis gambar atom. Atom helium. Atom helium terdiri daripada 2 proton, 2 neutron dan 2 elektron. 2 proton, 2 neutron dan 2 elektron. Macam manalah agaknya gambar. Mereka perlu lukis dalam bentuk 2D. 2D, lukis 2D. 2D. Kalau ada pen yang berwarna, dapatlah kita lihat perbezaan atom proton, zarah proton, lukis neutron dan bulat-bulat je. Bulat proton, berapa proton tadi? 2 proton, 2 neutron, 2 elektron. Dah siap? Kalau dah siap, boleh tunjuk. Keruk-keruk dahi ada yang macam tengah ingat 2 proton. Ya, 2 proton, 2 elektron, 2 neutron. Ini bagi atom helium. Ni atom helium. Ya. Helium. Kalau sebentar tadi cikgu dah tunjukkan contoh ini ialah atom oksigen. Atom oksigen
Jadi rasa-rasanya dengan informasi telah diberikan agak-agak dapat tak kita lukis secara 2D. Kita lihat rakan-rakan di rumah pun boleh cuba. Ada yang dah siap boleh tunjukkan jawapan anda di skrin boleh. kamera. Boleh angkat jawapan sekarang. Ada yang dah sedia dengan jawapan anda? Okey, kita lihat Asha. Adriani. Cuba angkat tinggi sikit Asha. Asha tinggi sikit. Okey, bagaimana jawapan Asha? 2 proton, 2 elektron, 2 neutron. Bagus. Adriani bagus. Macam mana dengan Atika, orang lain? Najwa dan juga Ain? Boleh lukis? Cuba tunjuk semula Adriani. Cuba tunjuk semula Adriani. Okey, kawan-kawan lihat. Cuba label. Adriani ada 5 di tengah tu Adriani. Ada 5 di tengah. Apa 5 tu? Sepatutnya 2 proton, 2 neutron Adriani. Ada 4. 4 sahaja. Ada 4 sahaja bulat di tengah. 2 proton, 2 neutron. Ya. Dan elektron berada di luar. Cuba label. Sepatutnya Nisa, apabila melukis, satu markah untuk gambar aja dan satu lagi markah untuk melabel. Sebab kalau dilukis lukisan seperti itu tadi, cuba Asha tunjuk lukisan Asha. Kalau salah tak mengapa. Ini adalah sebahagian daripada proses Asha, pembelajaran. tunjuk gambar semula. Okey. Kalau kita lihat gambar Asha je, kita tak tahu yang mana proton, mana elektron, mana tak tahu. So kena label. Label tu perlu ditulis dengan penuh. Dan gambar orbit bulat tu perlu ada. Seperti Atika gambar Atika ni. Atika tunjuk penuh. Okey. Betul? Cumanya perlu ada label. Okey. Boleh labelkan atom anda. Ain macam mana Ain? Sudah. Okey, kita terus seterusnya ya. Ain dan Najwa belum tunjuk tadi? Ya. Dah siap? Betul, dengan label Najwa sekali. Dengan label. Ain Baik, cuba angkat tunjuk. Najwa. Ain lukis kecil sangat tu Ain. Kalau dengan yang tebal sikit boleh cuba guna pen yang tak tebal apa. sikit. Nanti cikgu tengok. Baik. Okey, sekiranya kalau satu saya ibaratkan beginilah Nisa, satu ni kita panggil satu atom. Satu ni satu atom. Baik. Sekiranya ada 2 atom ni, macam yang ada di depan kita ni, 2 atom macam yang ni. Ini, 2 atom ni bergabung bersama, ini dipanggil molekul. Molekul. Macam contoh, ini ialah atom oksigen. Sekiranya atom oksigen ni ada 2 atom. Dalam satu ni kita panggil molekul. Okey, ini ialah molekul oksigen. Molekul oksigen. Unsurnya oksigen. Tapi molekul. Ada 2 atom, 2 atau lebih atom kita diikat namakan bersama molekul. Kita panggil molekul. Okey. Maknanya kalau lebih daripada satu ni semua kita dah panggil sebagai molekul. Molekul. Tapi itu berbeza jenis tu, nampak ada merah, ada putih, hitam. Molekul ada kemungkinan molekul juga. Ada kemungkinan ion. Ada molekul dan ion. Baik. Okey. So molekul ialah zarah-zarah neutron yang terbina daripada 2 atau lebih atom. Contoh ni lah oksigen. Molekul oksigen. Baik. Hidrogen. Okey. Maknanya cikgu, bila kedua-dua atom bergabung, di bahagian tengah tu membentuk ikatan. Elektron akan bertemu. Dia berkongsi. Macam ni, dua atom oksigen ni berkongsi elektron. Dengan perkongsian elektron ni, atom ni membentuk satu ikatan yang kuat. Baik. Okey. Itu dah lebih mendalam tu, Nisa. Betul. Hari Cuba. ini kita pergi kepada pengenalan saja, cikgu. Ya, baik. Hari ini kita perkenalkan sebab ini ialah sains menengah rendah tingkatan 1. Okey. So kita tengok ni tadi. Tadi dah faham molekul, dah faham atom. Faham tak murid semua? Cuba kita tengok soalan sini. Saya ada test sikit sini. Kena uji mereka, cikgu. Nak uji. Kita lihat. Kalau tak, kita tak tahu. Betul ke faham kan apa yang saya ajar. Okey, raja ni, ini saya ada buat di sini. Baik. Menunjukkan berbola plastik ni. Okey. Dengan berwarna-warni lah. Merah, biru, hitam. Okey. Yang mewakili unsur-unsur bagi atom, unsur yang berlainan. Mewakili atom-atom bagi unsur yang berlainan. Okey. Berdasarkan rajah ini,
Kenal pasti molekul bagi suatu sebatian. Nampak ni? Yang ni ada merah dan kelabu. Ni hitam merah. Ada 2 pula hitam. Ni ada 1 je. Ya. Ni hitam macam ni kelabu. Okey. Ada hijau, ada kuning. Cuba lihat betul-betul ni murid ni. Perhatikan. I ada hijau, merah, hitam. H ada semuanya biru. Ini ialah atom-atom. Bila warna berbeza, unsur berbeza. Ya. Okey. So, soalan saya sekarang, yang manakah yang mewakili molekul bagi suatu sebatian? Apa dia sebatian? Kita akan lihat lebih lanjut nanti selepas ni sebatian. Tapi sekarang saya sebut secara ringkas. Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada 2 atau lebih unsur. 2 atau lebih unsur. 2 atau lebih unsur. 2 atau lebih unsur. Kalau macam ni ada berapa unsur ni? 2 cikgu. 2 unsur. Macam ni ada berapa jenis unsur? 1 je sebab warna dia sama cikgu. Okey. Jadi yang manakah molekul bagi suatu sebatian? Sebatian. Suatu sebatian. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Kalau tak angkat tangan, kita pilih. Siapa nak cuba perhatikan sebentar tadi Cikgu Azlina dah kongsikan sebatian adalah 2 atau lebih unsur. Jadi siapa boleh berikan jawapan? Kita panggillah cikgu ya. Saya nak minta Adriani. Okey. Yang mana satu Adriani molekul bagi suatu sebatian? A, B, A apa lagi? B, betul? Dan E, betul? Ya, betul. Ada lagi ke? Okey, ada lagi G. G, betul. Baik. Nah, itu saja. I. Okey, I. Ya, betul. Tepat sekali Adriani. Bagus, tahniah Adriani. Cuba tengok soalan kedua. Molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada 2 atom. 2 atom, tapi dia satu unsur je. Tapi dalam unsur tu ada 2 atom. Ya. Yang mana agaknya? Siapa nak jawab ni? Cuba angkat tangan. Okey, Najwa. Silakan Najwa. Najwa. Yang mana Najwa? F. F, betul? Ada lagi ke tak ada? Ada lagi satu. Apa dia? Satu lagi Najwa. Najwa hang. Tips dia Nisa apa? Boleh kakak Nisa bantu. Saya bantu. Nisa K. K, betul. Nisa K. Ya. Tepat sekali. Dan C, molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada 3 atom. Ada 3 atom. Tadi 2. Ya. Ni dah unsur yang sama ada 3 atom. Yang mana agaknya ni? Unsur yang sama tapi ada 3 atom. Baiklah, siapa nak cuba ni? Angkat tangan. Macam biasa kalau tak angkat tangan kita pilih. Okey, Atika. Silakan Atika. Yang mana? D, H dan L. H dan L. Mana L? Betul, tepat sekali. Betul jawapannya. Tahniah semua. Okey, nampaknya cikgu mereka ni semua dah faham mengenai dengan atom dan juga molekul. Saya kira yang di rumah boleh turut sama. Cuba-cuba menjawab juga A ke B ke C ke kan cikgu kan? Ya, betul. Baiklah, kita akan bertindak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Cikgu Azlina serta rakan-rakan kita dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Setakat ini kan Cikgu, kita dah belajar apa itu atom dan dalam atom ada proton, ada neutron, ada elektron, PEN untuk senang ingat dan kita telah tahu apa itu sebatan secara amnya. Baiklah Cikgu, tiba masa untuk kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, so seterusnya kita nak belajar penggelasan unsur. Jadi kita perlu tahulah apa dia unsur. Ada banyak unsur. Okey, so unsur ni ialah bahan yang paling ringkas dan tidak boleh diuraikan secara kimia. Ni ialah maksud unsur. Okey, so ada banyak jenis unsur seperti ni sebenarnya unsur ni sebenarnya berada di sekeliling kita je, bukan benda yang asing. Okey, seperti ini zinc. Baldi ni mungkin murid-murid kita hari ni kena baldi plastik. Ya, betul. Agaknya, ini baldi kat rumah atuk saya, Cikgu. Pada zinc. Timber kot. Zaman dulu guna timber untuk mengambil air perigi atau dalam construction ada guna ni baldi zinc. Jadi bila berpejar, susunan zarahnya seperti dah lihat tadi, padat, rapat, teratur. Dan zarah dia, kalau baldi tu ialah zinc, zarah yang membina baldi zinc ni ialah zarah zinc. Semua atom zinc, nampak? Semuanya adalah atom zinc. Baik. Kalaulah oksigen. Oksigen macam contohnya tabung oksigen ni, tangki oksigen. Jadi zarah yang membina tu ialah molekul oksigen semuanya. So unsur beginilah semuanya nampak unsur yang sama, ferrum, unsur ferrum semuanya. Tidak ada campuran atom-atom lain. Semua atom ferrum, macam karbon, mata pensel tu ialah karbon. Karbon ialah unsur, sejenis unsur. Jadi terdiri daripada atom karbon. Mata pensel karbon ialah unsur dan unsur tu terdiri daripada atom karbon. Mesti boleh beza yang mana unsur, yang mana atom. Unsur tu yang kita nampak macam paku besi ni, besi. Secara fizikal Cikgu ya. Unsur atomnya, yang kita kata atom kan yang tidak nampak dengan mata kasar tadi. Tu atom dibina daripada atom ferrum. Tangki hidrogen. Jadi hidrogen tu ialah unsur hidrogen dibina daripada molekul gabungan atom-atom jadi molekul hidrogen. Ini ialah kenapa yang ni rapat-rapat ni? Zinc dengan ferrum rapat, karbon rapat. Hidrogen berjauhan. Ini kerana sebab saya nak cuba jawab Cikgu. Cuba saya Nisa. dah faham. Sebab hidrogen ni gas. Gas dia tidak bercantum, dia bergerak secara rawak. Berjauhan antara satu sama lain. Dia ada social distancing Cikgu. Betul, kita perlu ikut gas lah agaknya sekarang ni ya. Betul. Jangan ikut pepejar ni, rapat-rapat ni. Okey, so kenallah unsur. Antara unsur yang saya sebut ni tadi ialah zinc. Zinc sini, hidrogen, besi. Karbon, oksigen. Okey, agak-agak murid-murid ada tak tahu unsur-unsur yang lain? Ada yang nak kongsikan selain daripada apa yang kita lihat di skrin? Unsur selain daripada yang ada ni, ada tak unsur lain? Atau murid-murid tak tahu ini unsur ke bukan ke? Mungkin terkeliru Cikgu kan? Cuba Ain. Cuba boleh Ain bagi satu contoh unsur yang Ain rasalah itu ialah unsur. Pernah baca ke kan? Ain? Mungkin dia pun terkeliru macam saya juga. Ni unsur ke, molekul ke, atom ke, macam mana? Boleh Ain? Ain tak tahu. Belum ni lagi ya. Cuba Asha. Asha tahu? Asha boleh tolong Ain? Apa unsur selain yang ada di skrin kita ni? Emas, betul. Ni orang kaya ni. Emas yang nampak. Betul, emas. Selain daripada emas, Adriani boleh bagi satu contoh? Ada lagi contoh lain, Adriani? Perak. Perak. Betul. Mungkin emas perak tu berada hampir. Paling hampir dengan kita. Mak pakai barang kemas yang besar-besar. Jadi cincin, nampak itu cikgu, ialah unsur.
unsur. Jadi kalau dia pepejah, maksudnya emas tu terdiri daripada semuanya atom emas. Atom emas. Dan tersusun secara rapat padat sebab pepejah. Ya. Okey. Bagus semua ya. Okey. Seterusnya saya nak memperkenalkanlah. Tadi dah kenal unsur ya. Ya. Katalah macam Ain tadi. Ya. Tak tahu ini unsur ke, tak tahu nak sebut. Okey, jangan bimbang. Sebenarnya unsur ni senang saja kita nak tahu. Rujuklah jadual berkala unsur. Ini ialah jadual berkala yang ada dalam buku teks sains tingkatan 1. Baik. Yang berada bersama saya ni, mungkin warna-warnanya berbeza sedikit tapi masih sama. Masih sama. Yang ni mungkin dah dikelaskan lebih detail. Ya, betul. Ya. Secara umumnya saya perkenalkan sekarang jadual berkala unsur. Kita dah tahu beberapa unsur tadi. Ya. Tapi macam mana kita nak tahu yang lain ni unsur ke bukan? Ya. Dengan merujuk jadual berkala unsur. Semua yang ada ni kalau kita rasa ni unsur ke bukan, rujuk jadual berkala unsur. Maknanya cikgu, kalau dia ada dalam jadual berkala ni, dia adalah satu unsur. Ya. Betul, Bila cikgu? ada dalam jadual berkala je, itu ialah unsur. Kalau tak ada, contohnya air. Air ni ada tak ada? Ada tak ada air? Air, kena carilah. Ada tak ada air? Ada ke tak ada? Tidak ada. Jadi air bukan unsur. Jadi apa pula air? Nanti kita lihat. Ya. Itu topik lain dah cikgu ya. Ya, macam tadi yang Asha sebut tadi. Emas. Mana emas? Kena tahu juga istilah sainsnya. Emas ialah aurum. 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 Jadi ada di sini gold, emas, aurum. Macam siapa sebut tadi? Perak. Perak, silver bahasa Inggeris, argentum bahasa sainsnya. Cari ada ke tak ada sini? Ada. Maksudnya itu unsur. Jadi ini jadual berkala unsur. Mari saya perkenalkan. Jadual berkala unsur ni terdiri daripada 18 kumpulan. 18 kumpulan. Yang mana yang dipanggil kumpulan? Lajur menegak. Lajur menegak dipanggil kumpulan. Jadi ada kumpulan 1 ni, iaitu terdiri daripada unsur hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, kumpulan 1. Kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5, 6 sehingga kumpulan 18. Kumpulan 18. Baik. Okey. Kumpulan 18 terdiri daripada helium. Tadi yang saya minta murid-murid lukis tadi, atom helium ni. Ya. Neon, argon, krypton dan seterusnya. Itu kumpulan. Baris melintang. Tadi laju menegak. Baris melintang dipanggil kala. Kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5, kala 6, kala 7. Ada 7 kala. Baik. Okey? Boleh murid ni faham ni? Semua okey ya? Berkut-kut dahi masing-masing cikgu. Kalau okey bagi double thumbs up. Yang di rumah pun double thumbs up juga. Ya, baiklah. Okey. So kenal yang mana kala, yang mana kumpulan. Katalah saya sebut apakah unsur yang berada di kumpulan 2. Kumpulan 2. Cari tengok. Tengok kumpulan 2 kala 4. Kumpulan 2 kala 4. Saya dah jumpa dah. Rakan-rakan jumpa ke tidak? Kak Nisa dah jumpa. Jumpa tak? Boleh rujuk buku teks masing-masing. Najwa jumpa tak Najwa? Najwa dengar? Kalau merujuk buku teks Najwa, apakah jawapannya? Kumpulan 2 Kumpulan 2 kala 4. Kumpulan adalah yang menegak. Lajur menegak dan kala adalah lajur baris melintang. Baik. Unsur apakah tu Najwa? Kumpulan 2 kala 4. Unsur apa Najwa? Najwa jumpa tak? Najwa dengar? Unsur kalsium, cikgu. Kalsium. Okey, tak nampak. Unsur kalsium. Okey. Unsur kalium. Ni bahasa Inggeris. Ni bahasa Melayu. Unsur kalium.
Tengok kalium berada di kumpulan berapa ni? Kumpulan berapa ni? Unsur kalium berada di kumpulan 1. 1 kala 1, 2, 3 kala 4. Macam tu kala dan kumpulan. So, jadual berkala tadi kita sebut jadual berkala. Jadi ada kala, ada kumpulan. Kenapa nak nama kala berkumpulan? Sebab senang menjadi rujukan. Betul. Jadi kata tak adalah saya tercari-cari di manakah letaknya unsur klorin. Macam banyaknya kena belik nak satu-satu. Kan? Jadi dengan tahu kumpulan 17 kala berapa. Jadi kita boleh senang. Lihat. Betul. Kita dah lah ada 118 unsur dalam jadual berkala ni. Nak tengok satu-satu. Terus terabur dah apa yang kita nak fikirkan tadi. Ya, cikgu. Baiklah. Dan seterusnya, murid-murid semua kembali semula ke jadual berkala. Okey, kalau kita lihat tadi kumpulan dan kala. Dan kalau lihat warna ni. Kalau dilihat warna, yang berwarna kuning ni ialah logam. Baik. So kebanyakan unsur di bumi ni adalah logam. Yang berwarna biru ialah bukan logam. Dan yang berwarna warna apa ni Nisa ni? Orange. Warna jingga, warna orange cikgu. Warna jingga ni ialah separuh logam. Jadi kita ada logam, ada bukan logam, ada separuh logam. Jadi agak-agaklah macam mana ahli sains ni menggelaskan unsur-unsur ni semua unsur kepada logam dengan bukan logam. Kalaulah kita jumpa suatu unsur, jumpa satu benda ni, kita kata ni logam ke bukan logam? Macam mana nak kelaskan? Suka-suka hati je ke letak dalam jadual berkala ni? Agak-agak lah letaklah logam. Unsur ni cantiklah, letaklah kat sini. Dia ada caranya. Nak kelaskan unsur ni kepada logam dengan bukan logam. Okey, justru hari ni kita nak lihat apakah perbezaan. Macam mana nak tahu ni logam ke bukan logam? Okey. Murid-murid, boleh? Ready? Semua sedia ya? Okey. Jadi kita tahu tadi, logam dengan bukan logam, dua-duanya adalah unsur. Dua-dua unsur. Kenapa? Sebab berada dalam jadual berkala. So, logam, bukan logam, unsur semuanya. Okey. Jadi apa beza dia? Bagaimana kita nak membezakan? Okey, saya ada di sini bersama saya logam. Okey. Ni saya ada logam ni. Ini ialah aluminium. Ni mungkin di rumah masing-masing pun ada ni. Aluminium foil di dapur. kan. Cuba buka kabinet dapur mak tu. Mesti ada jumpa. Ada ni. Ni logam. Logam. Unsur. Jadi benda ni bukan benda yang asing sebenarnya dengan kita. Ni. Ni wayar cikgu. Berada dalam ni. Wayar ni. Sebenarnya kan berada di rumah kita. Semua. Okey, so sekarang saya ada ni kuprum, wayar kuprum, ni besi. Okey, logam. Ini ialah logam, contoh logam. Ini contoh bukan logam, sulfur. Okey, ini ialah karbon. Karbon ialah contoh bukan logam. Bukan logam. So saya ada dua bukan logam sini dan saya ada logam. Okey, kita nak kenal pasti apa beza logam dengan bukan logam. Baik cikgu. Tengok yang pertama ni, aluminium ni. Nampak tak? Asha boleh nampak tak? Apa Asha boleh sebut mengenai permukaan aluminium ni? Nampak macam mana permukaan aluminium ni? Berkilau. Nampak berkilau, betul tak? Betul cikgu. Berkilau. Maksudnya ciri bagi logam berkilau. Berkilau. Kalau bukan logam, cuba saya lihat kekilauan ya. Bukan logam contohnya ni karbon tapi besarlah. Kalau mata pensel tu karbon juga tapi saiz yang kecil. Ni karbon. Cuba Adriani lihat ni. Macam apa sifat dia ni? Permukaan dia berkilau ke macam mana Adriani? Tak cikgu, tak berkilau. Tak berkilau. Jadi apa perkataan untuk tak berkilau? Pudar. Pudar. Jadi sifat bagi bukan logam, pudar. Logam berkilau. Itu antara ciri yang kita nak kenal pasti. Jumpa satu ni. Nampak dia kilau. Logam ke bukan logam? Maksudnya mula-mula ciri kita boleh lihat ialah kekilauan. Betul. Berkilau tu logam. Tidak berkilau
bukan logam. Dan kita akan kenal pasti bahan-bahan di hadapan kita ni sama ada dia logam atau bukan logam, dan perbezaannya kita akan bertindak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Azlina serta rakan-rakan saya dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Jadi jom kita teruskan aktiviti kita untuk mengelaskan antara logam dan bukan logam. Silakan Cikgu. Okey, seterusnya Lisa, tadi kita dah lihat kekilauan. Seterusnya kemuluran. Kemuluran ni maksudnya kalau saya bengkokkan, katalah saya ada besi sini. Lihat, cuba lihat murid-murid ni, cikgu bengkokkan. Boleh bengkok. Boleh dibengkokkan. Jadi ini logam, besi adalah logam. Jadi logam mulu boleh kita bengkok. Kalau bukan logam, contohnya mata pensel. Siapa ada mata pensel? Siapa ada mata pensel? Ain ada. Atika. Atika ada. Cuba Atika tunjukkan mata pensel, Atika. Itu ialah karbon ya, unsur karbon. Atika ada. Cuba Atika bengkokkan. Cuba bengkokkan dia. Mata pensel. Oh, dia patah. Dia tak bengkok, cikgu. Pemerhatian dia mata pensel atau karbon patah tu menunjukkan bahawa bukan logam, rapuh. Itu satu lagi sifat bukan logam. Ya. Seterusnya sifat yang kita nak banding ialah ketumpatan. Kita tahulah macam ni besi. Ya. Saya ada paku besi sini. Saya letakkan dalam air. Apa nampak ni? Saya nampak paku tenggelam, cikgu. Tenggelam. Jadi ketumpatan, kalau logam ketumpatannya tinggi. Kalau bukan logam, macam contoh saya ada sulfur di sini. Ni yang warna kuning ni ialah sulfur. Sebut sulfur. Baik. Saya letak atas air. Nampak ni Nisa? Ya. Apa berlaku pada sebut sulfur ni? Dia tak tenggelam, cikgu. Dia timbul apa perkataan tak tenggelam? Timbul. Okey. Jadi sebut sulfur timbul. Sebut sulfur ialah contoh bukan logam. Jadi bukan logam, kesimpulannya bukan logam, ketumpatan dia rendah. Pemerhatian kita nampak timbul. Tapi dia punya inference-nya ialah ketumpatannya rendah. Ni antara sifat yang kita boleh gunakan untuk membandingkan logam dengan bukan logam. Baik. Antara sifat yang lain ialah lagi kekuatan regangan. Nak tarik, nak regang. Logam tinggi, kuat. Bukan logam, lemah. Tarik, patah. Ya, betul. Kekondaksian elektrik, bukan logam, boleh mengkondaksikan arus elektrik. Sebab itulah wire, nampak kita gunakan logam kuprum. Kita gunakan wire, ni logam kuprum sebagai wire sebab boleh mengkondaksikan arus elektrik. Bagi bukan logam, lemah kecuali karbon. Kekondaksian haba. Logam baik. Sebab tu kita gunakan logam sebagai peralatan memasak. Periuk. Sebab dia boleh mengkondaksikan haba dengan baik. Manakala yang bukan logam kita guna sebagai pemegang. Ya, betul. Kekondaksian habanya lemah. Okey, boleh tempaan, logam boleh ditempa, bukan logam tidak boleh ditempa. Dan akhir sekali, takat lebur, takat didih, logam tinggi. Bukan logam rendah. Ini antara sifat-sifat yang boleh kita guna untuk kita menggelaskan. Kalau kita jumpa satu unsur ni logam ke bukan logam, kita lihat ciri-ciri yang ini. Boleh murid-murid semua? Semua boleh, okey. Sekarang dah kenal ni, logam bukan logam, macam mana nak kenal dia? Okey. So ini semua adalah unsur logam dengan bukan logam. Apa berlaku apabila unsur-unsur ni bergabung? Bergabung boleh.
terhasillah sebatian. Baik. Logam boleh bergabung dengan bukan logam. Bukan logam boleh bergabung dengan bukan logam. Maka terhasillah kalau unsur tadi bahan yang paling ringkas. Sebatian gabungan. Dua atau lebih unsur. Saya ingat lagi tadi. Ya, jadi sebatian ialah gabungan dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia, bukan bergabung macam ni saja. Ya, letak ini sebelah-sebelah. gabung letak macam ni, tapi ini bukan sebatian. Ada paku besi, ada air, dia tak bercampur, tak membentuk bahan baru. Apabila bahan unsur ni bergabung secara kimia, bahan baru akan terhasil. Macam contoh saya ada sebatian di depan saya ni. Ini ialah apa ni? Garam. Gula. Nampak benda yang ada di sekeliling kita pun sebenarnya ialah sebatian. Kita namakan dia secara umum sebatian ni. Kulit siput pun sebatian. Sebatian terdiri daripada unsur karbon. Ni ialah kalsium karbonat. Karbon, kalsium, oksigen. Dapat kulit siput. Mainan pun plastik. Plastik ni ialah politina terdiri daripada unsur karbon bergabung dengan unsur hidrogen. Karbon, hidrogen, tapi dalam nisbah yang betul, nisbah yang tertentu. Macam garam ni terdiri daripada unsur natrium dan unsur klorin. Maknanya cikgu, barang-barang yang ada di hadapan kita, yang ada di rumah kita semua sebatian. Sebenarnya terdiri pada unsur dan sebatian. Mungkin kita sendiri ni sebatian juga. Kita makan kan nasi, karbohidrat. Kita ada kalsium juga dalamnya. Semua ada. So unsur sebenarnya berada, bukan benda asing. Walaupun jadual berkala ni kita tak pernah lihat, tapi unsur-unsur sebatian semua kita dah bukan benda yang asing bagi kita. Kalau kita lihat satu persatu, kita akan dapat tahu, ini adalah yang ada pada bahan ini, bahan itu. Semuanya ada di hadapan ataupun di sekeliling kita kan cikgu? Betul Nisa. Sebenarnya bukan benda asing. Biasanya murid-murid takut dengar perkataan bahan kimia. Tapi ini bukan bahan kimia, ada dua jenis, bahaya dengan tidak bahaya. Ini bahan kimia yang tidak bahaya ni. Gula, garam, makan setiap hari. Okey. So, seterusnya. Kita ada masa lagi kan, Nisa? Boleh lagi, cikgu. Sebatian tadi, kalau macam campuran ni kita panggil, ada beberapa unsur. Tapi ini ialah campuran. Campuran kita boleh asingkan kepada unsur asalnya guna beberapa jenis kaedah lah. Boleh ke murid namakan satu kaedah ni? Macam mana saya nak asingkan? Apa kaedah pengasingan campuran yang boleh saya gunakan? Siapa boleh bagi? Atika boleh? Macam mana saya nak asingkan Atika? Atika pun tak pastilah cikgu macam mana nak asingkan ni. Lihat sini saya ada air dan kemudian saya ada sulfur. Nak asingkan air dengan sulfur ni, apa je saya perlu buat? Saya boleh buat apa je ni? Nak tapis saya tak boleh tapis, pula. Boleh tapis, boleh turas. Ini kan campuran. So ada beberapa kaedah yang murid-murid dah pun lihat sebelum ni. Dah lihat bersama Cikgu Tuan Juhaida. Bagaimana mengasingkan campuran. Ada kaedah penapisan, penurasan, kromatografi. Ikut kesesuaian lah apa campurannya. Betul. Tapi kalaulah sebatian, sebatian bentuk benda yang baru ni. Nampak ni? Macam mana saya nak asingkan karbon hidrogen ni? Tak boleh asing. Asing isi siput dengan kulit siput boleh lah. Kan? Tapi nak asingkan kalsium, hidrogen, karbon, oksigen daripada ni tak boleh. Kaedahnya ialah kita menggunakan satu kaedah yang dinamakan elektrolisis. Kaedah elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian. Apalah sebatian yang nak digunakan, yang kita nak urai itu kepada unsur-unsurnya. Dengan menggunakan tenaga elektrik. Okey. Jadi sini macam contohnya ni ada elektrolisis air sini. Ni ialah elektrolisis air. Okey. Ni air. Kenapa ni? Mungkin pen tu tak keluar cikgu, tak apa. Cikgu boleh tunjukkan. Elektrolisis air. Air terdiri daripada campuran
sebatian yang terdiri daripada unsur oksigen dan hidrogen. Jadi bila dielektrolisiskan dapatlah pada unsur asalnya iaitu oksigen dan hidrogen. Ya, dan kita dapat lihat di rajah ini antara yang digunakan menggunakan elektrik ni sel kering ni bateri. Dan bateri. ada elektrod. Ya. Elektrod yang dinamakan anod dan kathod. Dan juga kita ada campuran air serta larutan asid sulfurik. Kena campur asid sulfurik sikitlah untuk mengasingkan air ni. Betul tu. Baiklah, sebenarnya kan dalam pada kita fokus melakukan aktiviti dan belajar ni cikgu, kita telah pun tiba di penghujung rancangan lah cikgu. Habis dah ni saya. Habis dah kelas banyak kita lagi pada yang nak ini. disebut ni. Ya, mungkin boleh datang lagi Cikgu Azlina ya. Boleh. Baiklah, mungkin tiba masanya untuk saya minta Cikgu Azlina berikan sedikit rumusan terhadap apa yang kita telah pelajari setakat ini. Silakan Cikgu. Jadi seperti yang kita lihat betapa pentingnya lah jadual berkala ni ya. Jadual berkala ni menjadi rujukan kepada saintis. Betul. Untuk kenapa penting? Sebab dari jadual berkala tahu sifat-sifat bagi setiap satu unsur. Ya, betul. Jadi macam contoh sekarang kita nak menghasilkan vaksin. Jadi kita kena tahu vaksin tu terdiri daripada sebatian. Betul. Campuran unsur apa dengan unsur apa. Jadi kena tahu sifat unsur ni, bila tindak balas unsur ni apakah sifat bahan baru yang terhasil. Supaya dapat menghasilkan bahan baru yang tidak berbahaya kepada manusia. Untuk melawan virus COVID-19. Baiklah, kita telah pun tiba di hujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada Cikgu Azlina serta terima kasih rakan-rakan saya dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Terima kasih kepada mereka yang menonton teras di Didik TV KPM. Diharapkan apa yang kita pelajari pada hari ini telah memberikan perspektif baru ataupun manfaat kepada kita. Jangan lupa untuk kuasai jadual berkala ni kerana percayalah adik-adik jadual berkala ni kita akan jumpa banyak lagi sepanjang sekolah menengah ini dan mungkin dalam kehidupan kita di masa akan datang. Kita jumpa lagi untuk episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye semua. Didik TV KPM